Sebab itu, dalam isu kes inilah, saya tahu ramai sebenarnya yang kecewa, yang rasa bahawa perubahan yang kita cuba bawa ini akhirnya kesudahan yang berbalik kepada UMNO punya style zaman dulu. Waktu UMNO bersama Barisan Nasional, sekarang ini sama je. Bahawa Perikatan Nasional, pandangan orang mengatakan bahawa perkara yang sama berulang. Jadi sebab itu, perkara pertama yang saya nak ingatkan kepada kawan-kawan daripada awal lagi, sebab itu saya kena letak konteks dia. Kita sebenarnya kena berpegang teguh kepada prinsip. Kita jangan pegang teguh kepada mana-mana individu, parti dan sebagainya. Macam saya pun dulu bila berlaku pengkhianatan dalam PH, saya sebenarnya rasa dari segi perjuangan itu tidak ada beza. Sebab saya berjuang bukannya untuk kuasa ataupun untuk mengangkat mereka yang khianat dan sebagainya. Tapi yang ini kita kena jelas. Kalau ada kes-kes ini, kita sebenarnya kena ada prinsip. Iaitu kita kena berani tegur dalam soal rasuah dan penyelewengan. Tak kisah dari segi mana-mana pihak, yang ini kena jelas. Jadi, bila berlaku ini, saya rasa masalahnya keyakinan rakyat kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini memang merudum lah. Dia menggambarkan yang agak bagi saya tidak berapa manis ataupun kalau bahasa kasarnya jahat lah. Bila digambarkan dalam laporan yang lain betapa baiknya Kerajaan Perikatan, yang saya rasa banyak kebaikan itu datang daripada peranan yang dimainkan oleh kaki tangan kerajaan. Mereka yang berusaha bersungguh-sungguh, tetapi sebenarnya saya khawatir bila dah berlaku sebenarnya keyakinan kita dah kurang kepada kerajaan sedia ada. Tapi saya juga risau bahawa kes ini bukan kes yang terakhir yang akan dilepaskan bawah Perikatan Nasional. Yang ini sebab mereka ni sangat banyak kepentingan. Sebab kalau kita lihatlah, kuasa yang dibentuk di bawah Perikatan Nasional ini, kita kena ingat bahawa berdasarkan agihan kedudukan menteri dan GLC. Jadi memang prinsip mereka itu ialah dapat kedudukan, dapat tempat, dapat juga mungkin ada yang dapat rasa laba ataupun habuan. Jadi dalam soal integriti dan sebagainya, ini perkara yang diletak ke tepi. Sebab itu dalam isu ini, kalau kita terus biar macam ini, keadaan memang tak sihat. Parlimen tak boleh bersidang, demokrasi disekat, dan media ini dicanang seolah-olah semuanya negatif, semuanya positif dan sebagainya. Tapi yang kita kena faham, yang kita kena tengok betul-betul. Sebab itu yang kita kena pastikan wakil-wakil rakyat yang dipilih ini, semualah, ini tak kisah daripada pakatan ke, dari segi perikatan ke, yang dipertikaikan lah. Banyaklah isu yang cuba digambarkan. Isu ialah surat lah, yang dikatakan surat. Yang ini 40 juta ni semua masuk gua. Yang kita kena faham, setiap wakil rakyat ini, bagi saya lah, amalan yang kita kena tekankan, setiap wakil rakyat ini kena isytiharkan harta. Dia tak boleh sembunyi dalam soal kehidupan mereka, sebab kalau tidak memang akan terus tuduh menuduh dan sebagainya. Sebab itu pengisytiharan harta ini kena jelas. Ianya bukan hanya isytihar harta kepada Perdana Menteri. Sebab itu dia akan walak kepada Perdana Menteri. Ada fail ataupun ada perkara-perkara yang tidak diketahui umum, mungkin itu yang tak berapa sihat. Cuma sebab itu isytihar harta ini kena secara terbuka. Malah kalau alasan kononnya tak selamat dan sebagainya, bagi saya kalau benda ini dah jadi amalan, saya rasa rakyat bukan cemburu dengan kekayaan mereka. Melainkan mereka ni kaya melampau lah kan. Tapi kita ni sebagai rakyat, yang ini pun banyak berlaku kalau banyak krisis yang lain lah. Saya ada terbaca, memang saya tengah baca satu buku sebagai contoh, isu berkenaan penyelewengan sekitar tahun 80-an melibatkan bank-bank di Amerika. Isu dia berlaku apabila mereka yang simpan duit dalam bank, pendeposit itu, bila jaminan diberikan bahawa wang itu akan
kekal ada walaupun bank rugi dan sebagainya, menyebabkan kita pun lepas tangan. Kita seolah-olah ada satu jaminan bank itu akan membuat untung pada kita, kita tak peduli apa dia buat dengan duit kita. Sebab itu berlaku krisis kewangan lah sekitar 80-an dulu. Yang ini ada cerita sampingan yang saya baca. Sama juga, kita jangan percaya jaminan bahawa bila dah jadi wakil rakyat ini, dia bersih segala-galanya. Tidak. Yang ini kita kena pegang supaya setiap anggota ini sentiasa berhati-hati. Wakil rakyat ni dia akan berpegang kepada amanah dan ikrar yang setiap kali jadi ahli parlimen tu dia angkat sumpah dekat dalam parlimen. Tapi jangan kerana angkat sumpah dalam parlimen itu kita lepas tangan macam tu saja. Kita tak boleh serahkan tanggungjawab buta-buta kepada orang politik, sebab orang politik ini kalau tak berhati-hati, kuasa di tangan mereka, maka benda itu boleh dikaburi dan sebagainya lah. Tetapi benda itu tak stop kat sini. Yang itu saya rasa rakyat Malaysia biasa dengar. Tapi yang ketiga yang sebenarnya yang kita kena perjuangkan, iaitu kita sebenarnya perlu ada undang-undang. Yang ini sebenarnya tahun 2012 bila berlaku kes Musa Aman, kes NFC dan banyak lagi kes-kes berkaitan dengan soal integriti ini. Kita sebenarnya kena ada undang-undang yang berkaitan dengan living beyond means. Maksudnya undang-undang yang menilai kehidupan seseorang itu yang melampaui kemampuan. Yang ini kena faham sebab secara logiknya kalau kita sepatutnya yang ikut akta undang-undang yang kita ikat selama ini, sebenarnya wakil rakyat ni tak ada pendapatan yang lain, melainkan dia ada mungkin memiliki bisnes dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari segi itulah gaji yang dia dapat. Tapi bila kita ada akta, sebagai contoh yang kita kena jelas, termasuk kalau seseorang itu jadi wakil rakyat je lah, ada isu yang dikaitkan dengan pemimpin PH ke apa. Sebab itu kita kena ada undang-undang ini. Soal rasuah, soal salah guna kuasa ni tak boleh hanya kepada satu sudut. Dia kena kepada semua. Apply kepada semua wakil rakyat. Iaitu bila ada undang-undang yang mengekang kehidupan melampaui kemampuan. Jadi dia hanya seseorang itu kena hidup dalam kemampuan mereka. Tak bolehlah hidup dalam keadaan yang luar biasa kekayaannya. Jadi sebagai logik, sebagai setiap wakil rakyat, penjawat awam, malah saya rasa kepada semua, kepada rakyat yang kita kena ada sekarang ini, yang lebih memudahkan seseorang itu tidak menipu, mungkin tidak lari daripada cukai, ataupun dalam soal rasuah dan penyelewengan ini, kalau mereka itu hidup di luar kemampuan mereka dan berdasarkan undang-undang ni boleh ambil tindakan. Sekarang ini tak ada. Sekarang ini kalau ada laporan SPRM, ada saksi, ada berlaku pertukaran exchange of goods ataupun habuan tersebut dengan melaksanakan arahan ataupun berdasarkan dia punya amanah dia, maksudnya either bagi kontrak dan sebagainya. Benda itu sangat teknikal. Selalunya kena drop case, kena tak ada bukti dan yang kukuh. Tapi apa yang diperlukan sebenarnya, kalau rakyat itu jujur, wakil rakyat itu jujur, dia kena hidup dalam kemampuan masing-masing. Sebab itu saya sebut dalam isu amanah dan kejujuran ini melangkaui pemikiran politik sempit yang hanya pandai mengata yang terus keluar kata-kata kesat dan sebagainya. Sebenarnya yang kita kena pegang ni nilai dia. Jadi sebab itu akta ini saya rasa sangat relevan, yang perlu diperjuangkan. Dulu memang kami cuba bangkitkan, tapi ini akan menimbulkan rasa kurang senang lah. Sebab ini menyebabkan ruang untuk kita ataupun ruang untuk sesetengah pihak tidak terikat dengan undang-undang sebegini ni, memang mereka tidak akan menerimanya. Tapi saya rasa ini adalah satu bentuk perjuangan yang baru yang kita kena pastikan supaya, contohnya, dia tak semestinya dalam soal politik. Soalnya mungkin dia buat bisnes haram ataupun black market. Dia mungkin jana kekayaan. Dia mungkin ada perniagaan
front door punya ataupun yang dia letak ke depan niaga sesuatu perkara, tapi black market dia buat sesuatu dadah ke apa ke. Sebab itu akta living beyond means ni, kehidupan melampaui kemampuan. Orang tahu dia sebenarnya ada berniaga runcit je, tapi tengok kaya melampau. Dan kita mungkin tahu Syak dia ada perniagaan black market dan sebagainya, tapi nak membuktikan nak tangkap kes-kes begini amat sukar. Sebab itu bagi saya, kejujuran itu terletak kepada individu tersebut. Kamu bila kamu hidup melampaui apa yang kamu katakan, dan sebenarnya kalau ada undang-undang ini boleh diambil tindakan tanpa perlu melalui proses nak tangkap kejahatan itu, sebab akan berlaku banyak masalah teknikal. Jadi sebab itu bagi saya, kita sebagai masyarakat pun, kita jangan hanya agung-agungkan kemewahan. Sebaliknya kita nilai berdasarkan kemampuan kita dan biar rasa seronok yang kita dapat itu berdasarkan usaha kita sendiri. Jadi sebab itu bagi saya pentingnya kita bercakap ini supaya nilai ini dapat diterapkan. Dan pesanan kepada kawan-kawan lah sebagai penutup, bila kita lihat kalau kes sedemikian rupa pun boleh dilepaskan begitu sahaja. Malah bila kes ini lepas, apa yang kita boleh buat? Memang tak boleh nak buat apa-apa sebab parlimen pun tak dipanggil. Ruang sebegini, maksudnya saya punya pendekatan kalau lebih ramai yang faham nilai-nilai integriti ini, supaya desakan suara rakyat itu akan menjadikan demokrasi ini lebih segar, tidak cuba disekat ataupun dikongkong oleh kerajaan pada hari ini. Sebab itu bagi saya kita jangan rasa terus kecewa. Saya sebenarnya bercakap kepada mereka yang memperjuangkan isu-isu integriti ini supaya kawan-kawan jangan rasa give up, tetapi kena terus perjuangkan supaya kita tidak gula-gulakan dengan so-called cerita pencapaian, tapi berlaku kes-kes integriti yang kita tidak boleh pertikaikan. Jadi sebab itu ada juga yalah macam saya sebut ini, yang paling penting rakyat kena mainkan peranan, jangan lepas tangan. Ini pengajaran kita. Bila yalah kita tak boleh keluar, tak boleh ke parlimen dan sebagainya. Jadi bila berlaku pengguguran kes sebegini, ini digugurkan oleh kerajaan ataupun melalui pendakwa raya. Jadi bagi saya kita jangan biar tekanan terhadap demokrasi ini menutup mulut kita. So kita kena bercakap, kena ulang, kena kongsikan pandangan-pandangan ini, sebab bagi saya kejujuran seseorang itu bukan terletak pada kopiah dekat kepala. Sebenarnya kejujuran ataupun amanah itu berdasarkan dengan cara menjalankan tanggungjawab dan macam mana bila dia berkuasa itu dia memperjuangkan suara rakyat. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah saya difahamkan tadi juga ada cerita sekarang ini. Kalau dulu dia cerita harga minyak, tengok sekarang kerajaan perikatan senyap-senyap tadi pun dah umumkan cap harga minyak akan dah ditarik balik. Sekarang ni harga minyak tengah murah, tapi bila naik, good luck kepada rakyat Malaysia sebab kerajaan dah hapuskan kita punya price ceiling tu, harga maksimum minyak. So harga minyak kalau naik dia boleh lebih daripada RM2.08. Mungkin itu kita boleh kupas dalam siri-siri yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Yang mana belum subscribe kepada channel YouTube saya, boleh search channel Akmal Nasir untuk bantu mengimarahkan channel YouTube, sebab lepas ini dalam soal video saya nak tumpukan ke channel YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.